warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati ibu bapa, murid-murid tahun 1 2022-2023. Saya Puan Hajah Kasma binti Muhammad Said merupakan guru besar baru bermula pada 1 hari bulan 3 2022 pada tahun ini. Saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan murid-murid tahun 1 dalam taklimat program Minggu Transisi tahun 1 2022-2023. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, program transisi tahun 1 2.0 ini akan dilaksanakan dalam tempoh terdekat pada minggu ini, di mana pihak pentadbir akan melaksanakan program transisi ini. Objektif transisi tahun 1 2.0 ini adalah bagi membantu murid menghadapi perubahan daripada pendidikan di rumah ataupun tadika kepada pendidikan normal. Juga menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah, membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya serta guru agar mereka boleh berkomunikasi dengan baik, meningkatkan keyakinan murid dan juga membentuk sikap positif dalam interaksi sosial serta pembelajaran, membantu murid menguruskan diri sendiri serta menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran rasmi seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, fasa program transisi 2.0 ini terdapat dua fasa, iaitu merupakan fasa penyesuaian, iaitu selama 2 minggu dijalankan oleh guru-guru kepada murid-murid, iaitu anak tuan-tuan dan puan-puan, mengikut peruntukan waktu sehari yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan sekolah, merangkumi aktiviti suai kenal, aktiviti fizikal, aktiviti rutin dan juga aktiviti pembelajaran perbualan awal dan rehat. Seterusnya, melaksanakan pelbagai kaedah pentaksiran bilik darjah menggunakan item dalam senarai semak kesediaan murid. Seterusnya ialah fasa kesediaan selama 2 minggu, iaitu akan mengikut jadual tahun 1, dilaksanakan oleh guru mata pelajaran, memilih tema mengikut minat, latar belakang dan persekitaran murid, merancang pengajaran dan pembelajaran PDP terbeza berdasarkan tahap kesediaan murid itu sendiri dan juga kreativiti guru, di mana pihak pentadbir juga menyediakan modul kepada murid-murid tersebut, memastikan murid menguasai pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperlukan untuk pembelajaran seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Azimah binti Abdul Rahman, merupakan guru penolong kanan pentadbiran di Sekolah Kebangsaan Bukit Janam. Baiklah, untuk hari ini saya akan menyampaikan sedikit maklumat tentang program transisi tahun 1 bagi Sekolah Kebangsaan Bukit Janam. Matlamat utama kita mengadakan program transisi tahun 1 ini adalah nak bantu murid-murid menyesuaikan diri dengan situasi persekitaran, mana persekitaran sekolah yang mana kita ada tetapkan jadual dan mata pelajaran yang tertentu. Okey, dan juga guru-guru di mana sebelum ini di zaman alam persekolahan tadika mereka hanya ada 2 orang guru sahaja ataupun 3. Namun di alam persekolahan, sesi persekolahan yang formal, mereka akan bertemu dengan ramai orang guru, sekurang-kurangnya 10 orang ya. Okey, dan juga dalam program transisi ini kita diminta menggunakan modul KSSR, yang mana telah dibekalkan oleh KPM. Kita perlu laksanakan selama 4 minggu.
ya, bermula daripada 21 hari bulan Mac 2022 sehinggalah 15 April 2021. Tolong pastikan anak-anak ini dibekalkan dengan keperluan, ya, seperti alat tulis lengkap. Ya, maksud saya mereka memandangkan kita di zaman wabak pandemik COVID-19 ini memang disarankan untuk tidak berkongsi sebarang alat kelengkapan, alat tulis ke, kelengkapan peribadi ke, memang tidak digalakkan untuk berkongsi. Jadi saya mohon ibu bapa untuk sediakan segala kelengkapan alat tulis untuk anak-anak, gunakan sepanjang tempoh mereka berada di sekolah. Fail peribadi perlu juga ibu bapa lengkapkan sebelum mereka hadir ke sekolah, sebagaimana pihak sekolah telah mengedarkan secara pos, ya, surat menyurat segala maklumat yang perlu diisi dan dilengkapkan oleh pihak ibu bapa. Dan juga mohon ibu bapa untuk mengajar anak-anak ni cara untuk menulis nama mereka, tulis nama penuh, dan biasakan diri dengan memanggil mereka dengan nama mereka juga. Tak mau nanti di sekolah anak murid terpinga-pinga, anak terpinga-pinga apabila guru memanggil. Contohnya Azimah binti Abdul Rahman, dia terbiasa di rumah dengan panggilan-panggilan gelaran atau panggilan manja seperti adik, manja. Baiklah, murid-murid ini akan makan di dalam kelas bersama dengan guru. Ya, anak-anak murid boleh membuat pilihan sama ada nak buat tempahan makanan di kantin ataupun ibu bapa nak membekalkan makanan daripada rumah. Ya. Jadi saya minta kalau kata membuat tempahan di kantin, ibu bapa berilah duit yang secukupnya ataupun duit kecil untuk memudahkan anak-anak ini membuat pembayaran. Ya. Guru akan membantu, setiap kali guru akan membantu sama ada mengambil tempahan dan juga untuk membuat pembayaran. Ya, guru-guru akan membantu. Baiklah. Dan sebarang maklumat ataupun pertanyaan boleh diajukan di dalam grup Telegram rasmi yang pihak sekolah telah sediakan dan muat naik sebarang maklumat di dalam grup tersebut. Ya, jadi saya mohonlah jasa baik semua ibu bapa sekiranya menggunakan Telegram ataupun WhatsApp grup ni, tolong kita jaga adab, ya, sepanjang tempoh kita berkomunikasi, bersoal jawab di dalam tersebut. Kita menjaga ukhuwah sesama kita, ya. Jadi saya mohon semasa ibu bapa menghantar anak dan mengambil anak, tolong jangan ambil masa yang terlalu lama lah untuk berhenti kenderaan dan melambai anak sehinggalah anak tak hilang di mata. Kita untuk mengelakkan kesesakan jalan raya. Okey, sekali lagi daripada saya, selamat hadir ke sekolah, selamat mengikuti pembelajaran dan pembelajaran sesi 2021 pada 21 hari bulan 3 2022. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa murid tahun 1 bagi sesi persekolahan 2022 dan 2023. Saya Puan Noriza binti Muhammad Zain, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SK Bukit Jana. Saya akan memberikan taklimat tentang pengurusan disiplin murid-murid tahun 1. Tata cara pemakaian seragam sekolah. Bagi murid lelaki, baju putih, seluar biru gelap, tali leher merah. Bagi murid perempuan, baju kurung putih, tudung putih dan kain biru gelap.
Murid perlulah berpakaian uniform sekolah yang lengkap dan kemas setiap hari. Berpakaian sukan sekolah apabila mempunyai subjek pendidikan jasmani pada hari berkenaan sahaja. Murid yang tidak memakai tudung perlulah mengikat rambut dengan kemas. Rambut yang melepasi bahu hendaklah dijalin dan dibuat sanggul dengan kemas. Dilarang memakai barang kemas seperti subang, cincin, rantai dan gelang emas ke sekolah. Hanya subang plastik bersaiz kecil berwarna hitam atau putih sahaja yang dibenarkan. Getah rambut hanya berwarna hitam, putih dan biru gelap sahaja dibenarkan. Jam tangan bersaiz kecil berwarna hitam dan putih sahaja dibenarkan. Setiap uniform sekolah wajib ada lencana sekolah dan tanda nama bersulam. Berikut adalah tata cara pemakaian lencana dan tanda nama untuk perhatian ibu bapa. Berikut adalah etika pemakaian kasut dan stoking. Memakai kasut hitam beserta stoking berwarna hitam. Maklumat awal persekolahan sesi 2022 dan 2023. Hari pertama persekolahan, semua murid tahun 1 perlu hadir ke sekolah pukul 7.30 pagi dengan memakai tanda nama yang sudah diberikan semasa pendaftaran di pejabat sekolah. Untuk hari-hari seterusnya, murid perlu berada di dalam kelas selewatnya pukul 7.20 pagi untuk program sekolah. Waktu belajar bermula pada pukul 7.40 pagi. Murid-murid disarankan datang ke sekolah 20 minit lebih awal setiap hari. Murid yang tidak dapat hadir ke sekolah, ibu bapa atau penjaga perlu memaklumkan pada pihak sekolah dan serahkan surat sakit atau surat sebab ketidakhadiran. Penting ke sekolah 3 hari berturut-turut atau 10 hari berselang-seli tanpa sebab akan dikeluarkan surat amaran. Segala peraturan sekolah adalah berdasarkan buku peraturan sekolah. Seterusnya adalah aspek keselamatan murid. Mohon para ibu bapa penjaga tulis nombor telefon yang mudah untuk pihak sekolah hubungi. Yang kedua, sila tepati masa menghantar dan mengambil anak dari sekolah. Yang ketiga, sila maklumkan kepada pihak sekolah atas ketidakhadiran anak ke sekolah secepat mungkin. Yang keempat, serahkan surat cuti sakit kepada guru kelas apabila anak tidak hadir ke sekolah. Makluman untuk ibu bapa dan penjaga. Segala urusan dengan pihak sekolah perlu mendapatkan kebenaran dan pas masuk dari pengawal keselamatan yang bertugas. Semua urusan sekolah mestilah melalui pejabat dengan kebenaran guru besar dan pentadbir sekolah. Jika tiada sebarang urusan rasmi pada waktu persekolahan, semua ibu bapa atau penjaga tidak dibenarkan berada di kawasan sekolah. Ibu bapa atau penjaga perlu berpakaian kemas dan sopan ketika berurusan dengan pihak sekolah. Pintu pagar akan ditutup pada waktu sekolah. Oleh yang demikian, ibu bapa atau penjaga tidak dibenarkan berada di kawasan sekolah terutama pada waktu rehat. Perkara yang seterusnya ialah mengenai skim pinjaman buku teks. Setiap murid akan dibekalkan dengan satu set buku teks dan aktiviti secara percuma daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Ibu bapa dan penjaga dinasihati membalut buku tersebut menggunakan plastik jernih, transparan serta menulis nama penuh murid dengan lengkap. Ibu bapa dan penjaga diminta menandatangani borang akuan penerimaan buku teks semasa menerima buku teks. Ibu bapa atau penjaga dinasihati untuk mengira jumlah buku teks dan aktiviti semasa menerima buku-buku tersebut agar tidak timbul perkara yang tidak diingini. Pemeriksaan berkala ke atas buku teks akan dijalankan oleh guru kelas atau guru subjek bagi memastikan buku-buku tersebut dibalut kemas dan nama sudah ditulis semasa menerima buku teks. Berakhir sudah taklimat
pengurusan disiplin daripada saya. Diharap ibu bapa dan penjaga dapat melihat dan menonton video mengenai taklimat kesihatan dan vaksinasi COVID-19 yang akan dikongsikan di dalam grup kelas. Sekian, terima kasih.